Baik, tarikh 1 Oktober 2020 merupakan tarikh permohonan boleh telah pun dibuka untuk anda menghantarkan permohonan anda bagi 220,000 pengusaha mikro yang dapat memanfaatkan perniagaan mereka dari geran khas prihatin yang telah pun diumumkan baru-baru ini. Kita baru saksikan klip sebentar tadi, dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana barangkali perincian dan untuk kita mengetahui memahami geran ini dengan lebih baik lagi, bersama kami di studio Encik Ahmad Muzakir Hamid yang merupakan pengerusi hal ehwal usahawan Persatuan Alumni UiTM Malaysia. Terima kasih kerana sudi bersama kami pagi ini. Ramai yang menghela nafas lega dapat lagi perkabaran baik berhubung dengan bantuan terutamanya untuk pengusaha mikro yang memang terkesan teruk akibat PKP ini. Bila ia mula diumumkan oleh Perdana Menteri baru-baru ini, apakah reaksi utama dari ahli-ahli persatuan awalnya? Alhamdulillah, apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membuka kembali geran tersebut, telah memberi satu nafas baru kepada mereka yang belum lagi berkesempatan untuk memohon, di mana mereka ini bukan juga belum berkesempatan, tetapi semasa geran yang terdahulu dilancarkan, syarat mereka lebih ketat, dan hari ini telah membuka ruang dan peluang yang masih berbaki lagi untuk tahun ini. Alhamdulillah, satu perkembangan yang cukup menunjukkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri cukup perhatian kepada rakyat, terutamanya kepada usahawan usahawan melibatkan mikro usaha PKS. Ramai yang menyuarakan keluhan bila mana ada pakej yang hebat sebegini, tetapi ada yang mengatakan macam bank dan juga institusi keuangan yang agak berat untuk memberikan pinjaman dalam situasi sekarang. Adakah itu juga yang dialami oleh para pengusaha usahawan setakat? Ya, usahawan mengalami banyak kerana birokrasi melibatkan bank, di mana syarat-syarat yang mereka memberikan adalah cukup ketat, dan kita juga berharap bank-bank tersebut ataupun agensi-agensi memberi pinjaman tersebut melonggarkan lagi syarat kepada usahawan mikro ini, kerana membuka ruang supaya mereka boleh bernafas akibat daripada COVID yang mereka alami ini. Bagaimana para usahawan kita boleh memanfaatkan apa yang telah pun ditawarkan oleh kerajaan baru-baru ini? Apabila geran dibuka kembali, maknanya seramai 200,000 yang tercicir tadi boleh menghela nafas lega apabila mereka berdapat memohon, dan dengan kewangan tersebut boleh membantu mereka untuk memulakan satu perniagaan baru ataupun untuk menambah baikkan yang sedia ada untuk terus berjuang melibatkan COVID ini. Keluhan yang paling sering didengari selain daripada masalah keuangan, dari segi operasi perniagaan juga banyak yang perlu ditukar. Untuk meningkatkan langkah keselamatan juga mereka perlu lebih juga melaburkan wang untuk termometer, sanitizer. Ini semua walaupun itemnya agak kecil-kecil, tapi untuk langkah berpanjang ia juga memakan kos. Apalagi dari segi aspek norma baru yang perlu mereka adaptasi dalam operasi seharian mereka? Mereka sekarang ini apabila kerajaan membantu dari segi keuangan ini, sikit sebanyak telah membantu mereka untuk kembali meningkatkan hasil jualan. Di mana sekarang rata-rata sudah terjejas akibat COVID-19, di mana rata-rata memberitahu kita 70% hasil jualan juga telah berkurangan. Jadi apabila dengan bantuan tersebut, dengan kos-kos yang terpaksa mereka hadapi untuk membeli peralatan untuk keselamatan, maka telah membantu banyak pihak kita dan memudahkan kita untuk berniaga di masa-masa new normal ini. Dan dari pihak persatuan juga, adakah sebarang perjumpaan barangkali secara virtual untuk terus berkomunikasi dengan para usahawan untuk mengetahui bagaimana keadaan mereka sejak PKP dikuatkuasakan? Ya, kita selalu berhubung di antara usahawan-usahawan kita, mengambil feedback mereka bagaimana
tentang keadaan semasa, di mana ada juga yang tidak dapat berniaga di masa ini, dan ada juga yang meneruskan perniagaan. Dan maklumat-maklumat ini yang kita akan sampaikan kepada mereka, dan sudah tentu apa jua melibatkan bantuan, melibatkan kerajaan, kita juga turut mengucapkan jutaan terima kasih kerana ia telah membantu golongan-golongan terutamanya usahawan mikro yang masih lagi terkesan akibat COVID ini. Bagi yang masih lagi tidak dapat meneruskan perniagaan, apakah barangkali saranan Tuan kepada mereka? Yang belum lagi dapat berniaga, kita mengharapkan satu, mereka kembali untuk teruskan walaupun dengan keadaan yang cukup terhad ini, dan semestinya kena bangkit untuk menghadapi COVID-19, dan dengan bantuan-bantuan yang mereka perolehi nanti, sebolehnya mereka memulakan perniagaan sekecil-kecil perniagaan. Perubahan yang paling ketara yang mereka lalui, barangkali dalam industri yang biasanya retail ataupun memerlukan lot kedai yang kini berubah kepada online, adakah bagaimana feedback ataupun maklumat yang diberikan kepada mereka dalam penukaran operasi, cara operasi sebegitu? Pada peringkat awalnya mungkin mereka rasa sukar apabila menghadapi satu new normal yang jualan atas talian. Tetapi akhir-akhir ini jualan atas talian inilah yang mendapat sambutan. Jadi mereka banyak telah mengaplikasikan sistem tersebut, dan saya melihat ramai yang berjaya untuk memasarkan produk-produk mereka melalui talian ini. Menyahut cabaran ataupun membawa cabaran itu menukar kepada perniagaan baru ataupun mencuba satu perniagaan baru, mungkin kalau boleh kita guna terma izin, easier said than done, lagi senang nak cakap daripada untuk lakukan sendiri. Ini merupakan perubahan operasi yang memang betul-betul secara keseluruhan. Tapi bagi mereka yang barangkali dalam situasi sebegini, kita dapat lihat perniagaan itu mungkin tidak relevan lagi ataupun memerlukan revamp ataupun pengubahsuaian yang sepenuhnya. Apakah nasihat untuk mereka keluar dari kepompong selesa tersebut? Dia untuk ada yang juga untuk berminat untuk tukar perniagaan, tetapi ada juga yang masih lagi berjuang supaya perniagaan mereka diteruskan. Di mana mereka tengok keadaan semasa, contohnya jika jualan tadi telah merudung lebih kepada 70% di dalam masa 7 bulan ataupun 5-6 bulan ini, mereka terpaksa tukar kepada perniagaan baru, dan perniagaan baru ini kemungkinan telah memberi satu kesan yang cukup positif. Di antaranya terpaksa melalukan benda yang new normal, yang kita mesti memikirkan benda di luar kotak pemikiran. Jika ingin selamatkan sesuatu perniagaan, kita mesti lakukan dengan keadaan yang dengan beraninya untuk menyahut cabaran di masa COVID ini. Jadi dengan peruntukan yang ada dalam geran ini, apakah barangkali nasihat yang boleh diberikan ataupun saranan yang boleh dikongsikan kepada para pengusaha mikro dengan ada geran ini, keutamaan itu perlu diberi kepada aspek mana? Geran ini bukanlah banyak. Dia hanya lebih kurang 3,000. Walaupun tidak banyak, ia adalah satu permulaan untuk memulakan satu perniagaan yang diceburi tadi, untuk satu permulaan untuk meneruskan perjalanan tadi sekecil-kecil modal. Maknanya kalau modal yang 3,000 yang kita dapat tadi, kita boleh juga, contohnya kawan saya buat seperti mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga mengumumkan ada di masa sekarang perniagaan kambing perap, di mana kambing perap itu modalnya tidaklah sebesar yang kita gambarkan. Maknanya dalam RM3,000 tadi mencukupi untuk memulakan satu perniagaan yang baru seperti ini. Dan kita juga menggalakkan usahawan-usahawan mikro mencubakan sesuatu yang kecil, perniagaan yang kecil ini menjadikan sesuatu yang besar nanti. Tidak semestinya dengan RM3,000 tadi memandang sesuatu geran yang kecil untuk memulakan perniagaan. Sedangkan kambing perap tadi sudah dipasarkan meluas di Malaysia di masa COVID ini. Itu juga disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam ucapan beliau semasa penyampaian geran kita prihatin tadi. Dan apa antara faktor-faktor yang menyebabkan permohonan itu barangkali tidak diluluskan ataupun tidak berjaya?
dia sebenarnya banyak usahawan mikro terutamanya PKS kecil lah. Dia banyak tidak mengikutkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak-pihak agensi peminjam seperti bank. Namun bagaimanapun saya mengharapkan contohnya mereka untuk memohon itu mesti kena ada bank statement selama 6 bulan. SSM mesti lebih lama lagi untuk mensyaratkan untuk melayakkan permohonan. Tetapi saya juga mengharapkan bank-bank tadi memberi peluang dan ruang tadi supaya golongan-golongan yang terkesan diakibat COVID ini diutamakan supaya mereka boleh bernafas untuk kembali dalam perniagaan dan bukan kategori golong 3. Untuk melihat ke hadapan ini, apa antara usaha persatuan juga untuk ahli-ahli alumni, terutama untuk pengusaha mikro yang dapat memanfaatkan perniagaan mereka dengan JKP ini? Saya usaha-usaha kita dalam melibatkan usahawan di bawah kita. Kita tahu setiap graduan yang keluar di universiti UiTM khususnya dia belum mendapat kerja dan kadar pengangguran tinggi dan kita rasa ini adalah manfaat yang terbaik untuk mereka memohon geran tadi dan saya rasa syaratnya cukup mudah untuk memohon geran tersebut kerana SSM berdaftar SSM sahaja. Dan jika mereka yang penganggur tadi, saya menyeru mereka supaya ramai-ramai menceburi dalam bidang keusahawanan kerana untuk mengharapkan satu pekerjaan di masa hari ini mungkin sukar kerana dengan keadaan ekonomi semasa dan COVID dan ramai juga diberhentikan kerja. Jadi usahawan-usahawan yang siswazah tadi yang ramai menganggur mungkin ratus ribu sekarang kembali untuk menyertai menjadi usahawan dengan berdaftar syarikat dengan SSM. Dan pastinya untuk kalau kita boleh guna terma good governance ataupun praktik pengamalan yang bagus setelah mendapat geran tersebut, apa yang mereka perlu lakukan? Setelah mendapat geran tersebut, mereka mesti menggunakan manfaat untuk dalam perniagaan. Di mana permulaan itu contohnya dengan 3,000. Saya rasa dengan 3,000 tadi sudah cukup untuk memulakan satu perniagaan yang kecil. Tidak semestinya geran yang 3,000 tadi menganggapkan untuk berniaga kita mesti ada puluh ribu atau ratus ribu. Dengan yang kecil tadi mungkin kita boleh buat secara runcit secara talian. Contohnya kawan saya juga telah membuka satu tudung online. Ini di antara modal-modal bukan yang besar tetapi margin juga besar. Kadang-kadang margin mereka mungkin lebih kepada 40% margin keuntungan. Jadi peluang-peluang ini kena rebut walaupun nampak kecil tetapi hasilnya cukup besar. Dan untuk bagi mereka yang akan membuat permohonan, persiapan itu bagaimana? Kepada bakal usahawan lah. Yang pertama persiapan mesti kena tengok yang permohonan yang kerajaan buka. Yang pertama mereka mensyaratkan SSM. Jadi semestinya kena daftar SSM lah. Itu yang wajib sekali. Terima kasih Tuan kerana sudi bersama kami dan bagi para pengusaha mikro kita juga pastikan persiapan anda dari segi dokumen dan dari segi persiapan untuk memastikan permohonan anda mendapat jalan yang lebih lancar untuk memberikan nafas baru kepada perniagaan anda. Baik, apapun untuk itu kita